Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. 3 perkara utama membolehkan Asia memainkan peranan menerajui dunia yang berbelah pendirian, memperkasa integrasi ekonomi serantau, mengukuhkan kerjasama dan mekanisme perundingan serta bermuafakat menangani cabaran perubahan iklim. Ketiga-tiga perkara itu diusul Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia di Tokyo, Jepun. Menurut beliau, ia antara perkara yang boleh diberikan perhatian dalam menawarkan penyelesaian isu sejagat di samping meningkatkan kerjasama pelbagai hala dalam kalangan negara Asia. Jumlah kes yang disahkan cacar monyet di seluruh dunia meningkat kepada 219. Statistik terbaru Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Eropah ECDC menunjukkan lebih 12 negara yang tidak mengisytiharkan penyakit itu endemik melaporkan sekurang-kurangnya 1 kes. Kebanyakan kes dikesan dalam kalangan lelaki muda. Kes paling tinggi direkodkan di United Kingdom dengan 71 kes. Sementara itu, Sepanyol melaporkan kes kedua tertinggi di dunia iaitu 59 kes. Menteri Kesihatan Carolina Darius berkata kes diuji positif menerusi ujian PCR dengan 20 daripadanya disahkan melalui penjujukan genom. Bagi mengekang penularan penyakit itu, kerajaan merancang mendapatkan vaksin cacar Imvanex serta ubat antiviral Tecovirimat melalui skim perolehan bersama Kesatuan Eropah. Di Kamerun, sekurang-kurangnya 140 orang maut disebabkan wabak taun. Perdana Menteri Joseph Dion Ngute berkata lebih 7,200 kes dilaporkan sejak Oktober tahun lalu. 3 wilayah mencatatkan kes tertinggi iaitu wilayah litoral, wilayah barat dan wilayah barat daya. Kerajaan merancang untuk memulakan kempen vaksinasi bulan depan. Statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan terdapat antara 1.3 hingga 4 juta kes tahun dilaporkan di seluruh dunia sepanjang tahun lepas. Wabak itu juga telah meragut 21,000 hingga 143,000 nyawa. 11 bayi baru lahir maut dalam kebakaran sebuah hospital awam di bandar Tivaouane, barat Senegal. Menurut Presiden Macky Sall, ketiga kejadian kesemua bayi berkenaan berada di Jabatan Neonatal. Kebakaran dipercayai berpunca daripada lita pintas. Sementara itu, Datuk Bandar Tivaouane, Demba Diop memaklumkan 3 bayi berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 4 juta orang terjejas dalam kejadian banjir terburuk dalam tempoh hampir 2 dekad di Timur Laut Bangladesh. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, bencana yang berlaku minggu lalu telah menenggelamkan 70% kawasan di daerah Sylhet, manakala di daerah Sunamganj 60% kawasan ditenggelami air. Sekurang-kurangnya 10 orang maut dan lebih 2 juta penduduk terkesan. Kira-kira 1.23 juta orang masih terkandas meskipun air telah mulai surut. Majlis Keselamatan PBB akan mengundi draft resolusi bagi mengenakan sekatan lebih keras terhadap Korea Utara esok. Undian diadakan atas permintaan Amerika Syarikat selaku Presiden semasa Majlis Keselamatan bagi bulan ini. Ia susulan tindakan Pyongyang melancarkan peluru berpandu balistik antara benua baru-baru ini. Antara lain, resolusi tersebut menyasarkan sekatan terhadap import minyak. Resolusi Majlis Keselamatan 2397 yang diluluskan sebulat suara pada 2017 menetapkan tindak balas selanjutnya sekiranya Korea Utara melancarkan satu lagi peluru berpandu balistik antara benua. Sukan kejohanan tenis terbuka Perancis, Rafael Nadal meraih kemenangan Grand Slam ke-300 sepanjang karyanya selepas mengalahkan pemain wildcard tuan rumah Corentin Moutet 6-3, 6-1, 6-4 sekaligus mara ke pusingan ketiga. Bintang Spanyol yang dalam misi memburu gelaran ke-14 di Roland Garros akan berdepan Botic van der Zandschulp dari Belanda untuk perebutan slot ke pusingan 16 pemain. Beralih ke bola sepak, Roma muncul juara Liga Persidangan Eropah selepas menumpaskan kelab Belanda Feyenoord 1-0 dalam perlawanan akhir di Stadium Nasional Tirana. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain antarabangsa Itali Nicola Zaniolo pada minit ke-32. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.